Antara paparan menarik hari ini. Padu tak mesra rakyat. Kerajaan tak berhasrat teliti semula anggota jawatankuasa khas kompetensi DUN. Ahli Parlimen Labuan sanggup kosongkan kerusi demi Anwar. Ahli Parlimen Barisan Nasional Wijat Seng mendakwa laman sesawang pendaftaran Pangkalan Data Pusat padu tidak mesra pengguna yang mungkin menyebabkan rakyat tercicir daripada menikmati bantuan subsidi bersasar. Ahli Parlimen Tanjung Piai itu mencadangkan kerajaan melanjutkan tempoh pendaftaran yang sepatutnya tamat 31 Mac depan untuk memberi peluang lebih ramai mengemaskini maklumat dengan sistem lebih baik tanpa mengelakkan kekeliruan. Menurutnya, pendaftaran padu boleh dikatakan agak leceh kerana perlu menjawab 40 soalan daripada 8 bahagian berbeza selain mengisi maklumat sulit. Katanya jika terlepas atau tidak berjaya mengisi mana-mana satu soalan pun dianggap tidak lengkap. Rakyat juga perlu isi maklumat yang sulit. Beliau turut mengingatkan kerajaan supaya tidak menghukum rakyat yang mungkin terlepas menikmati bantuan bersasar seperti petrol hanya kerana kesulitan pendaftaran padu. Padu dilancarkan pada 2 Januari dengan sasaran untuk memastikan penyampaian berkesan subsidi bersasar. Media melaporkan selama 3,683,944 warga negara dan penduduk tetap di Malaysia telah mendaftar dalam sistem padu setakat 21 Februari lepas. Kementerian Ekonomi dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat memaklumkan daripada jumlah itu 1,699,771 telah selesai mengemaskini dan memperakukan maklumat dan data. Kerajaan tidak berhasrat untuk meneliti semula keanggotaan jawatankuasa khas mengkaji isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk mengubal Undang-Undang Islam. Menjawab pertanyaan dari Dewan Rakyat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Muhammad Naim Mokhtar berkata, individu yang dipilih untuk menganggotai jawatankuasa itu dalam kalangan mereka yang mempunyai kepakaran dan pengalaman luas dalam bidang undang-undang sivil, syariah dan perlembagaan. Katanya jawatankuasa khas boleh menjemput individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk memberikan pandangan terhadap isu yang dibincangkan di peringkat jawatankuasa khas bagi memastikan setiap kajian yang dibuat lebih menyeluruh dan mengambil kira semua faktor yang berkaitan termasuklah perundangan dan hukum syarak. Sebelum itu, Ahli Parlimen Ahmad Yahya Perikatan Nasional Pokok Sena bertanyakan apakah kerajaan akan meneliti semula keanggotaan jawatankuasa itu untuk turut melibatkan pihak yang berkepentingan dalam petisyen 2 peguam berkaitan enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan. Pada 9 Februari lalu, Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 kesalahan syariah dalam enakmen tersebut terbatal dan tidak sah kerana dia membuat undang-undang yang ia tidak mempunyai kuasa untuk membuatnya. Ahmad menyenaraikan pihak berkepentingan dalam kes itu seperti Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, peguam yang mewakili Kerajaan Kelantan serta bekas hakim atau pengamal perundangan yang pernah terlibat dalam kajian berkaitan harmonisasi bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Syariah. Katanya, saya percaya dengan pengalaman yang luas dalam bidang kepakaran masing-masing. Anggota jawatankuasa khas ini mampu mencari satu jalan penyelesaian yang terbaik dan harmoni bagi menyelesaikan isu yang berbangkit mengenai kompetensi DUN untuk mengubal Undang-Undang Islam dan bidang kuasa Mahkamah Syariah di bawah butiran 1, Senarai 2, Senarai Negeri, jadual ke-9 perlembagaan daripada berterusan. Bekas Ketua Hakim Negara Zaki Azmi merupakan pengerusi jawatankuasa yang turut dianggotai oleh bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Muhammad Zawawi Saleh, anggota Majlis Agama Islam Selangor Salahuddin Saidid dan Ketua Hakim Syari'i Mahkamah Syariah Melaka Muhammad Nazri Abdul Rahman. Naim memaklumkan bahawa jawatankuasa itu mula bekerja sebaik saja watikah pelantikan diserahkan dan telah bermesyuarat sebanyak 9 kali bermula 5 Disember lepas. Jawatankuasa khas ini telah melaksanakan kajian mengenai isu konflik bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil secara menyeluruh dan tidak hanya memberi fokus pada isu kompetensi DUN untuk mengubal Undang-Undang Islam sahaja. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman menegaskan beliau sanggup mengosongkan kerusi untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim jika pindaan Perlembagaan Bersatu Sabtu ini melarangnya berbuat demikian. Suhaili berkata beliau tidak akan berganjak dengan pendirian menyokong Anwar diumumkan Oktober tahun lalu selepas mengambil kira semua permasalahan rakyat Labuan yang berdepan dengan kos sara hidup tinggi serta masalah bekalan air dan elektrik. Katanya apapun pindaan Perlembagaan Bersatu pada 2 Mac ini, saya tidak akan mengganjak dan beri sokongan kepada PMX Anwar beriman terpaksa mengosongkan kerusi. Bersatu akan mengadakan perhimpunan agung khas Sabtu ini untuk meminda perlembagaan parti susulan tindakan 6 ahli parlimennya menyatakan sokongan terhadap pentadbiran Anwar. Pindaan perkara 10 dalam perlembagaan parti itu bagi menghalang insiden sama berulang selain sedia berdepan PRK jika berlaku pengosongan kursi wakil rakyatnya yang diambil tindakan kelak. Terdahulu Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal dan Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim turut menyatakan kesediaan mengosongkan kerusi dan menyerahkan semula mandat kepada rakyat. Syed Suhaili, Syed Hussein dan Azizi, Ahli Parlimen Bersatu yang lain menyokong Anwar terdiri Zulkifli Hanapi, Tanjung Karang,
Sehari Kecil Jeli dan Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar. Suhaili turut membidas ahli Parlimen Tasik Geluguk Wan Saiful Wanjat yang mendakwa ada usul sogokkan diterimanya dalam pertemuan dengan beberapa individu tertentu untuk rundingan mengalihkan sokongan kepada Anwar. Katanya tawaran 1.7 juta ringgit didakwa ditawarkan kepada beliau bukan sogokkan, kerana itu memang peruntukan dan ada garis panduan ini perkara terbuka. Tiada sogokkan dalam sokongan kami kepada PM. Kenyataan Wan Saiful itu fitnah dan berniat jahat untuk memburukkan kerajaan. Wan Saiful dalam pembahasan di Dewan Rakyat mendakwa ditawarkan habuan termasuk 1.7 juta ringgit untuk kawasan parlimen diwakilinya untuk menyokong Anwar. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.